Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi kita dalam kelas Diploma Teknik Kempalan DMB 3113, pengurusan fabrikasi kempalan ataupun Welding Fabrication Management, PDPR bagi minggu yang ke-9, slot yang pertama. Jadi pada minggu ni kita masih lagi akan membincangkan kompetisi yang ketiga, iaitu perancangan dan penjadualan. Tapi kita akan khususkan kepada carta alih ataupun flowchart. Jadi sebelum tu saya nak terangkan beberapa perkara. Yang pertama sekali berkaitan dengan penjadualan. Penjadualan ataupun table ni amat penting lah dalam kamu nak membina carta alih. Apa dia penjadualan? Penjadualan ni adalah proses kita menganggarkan jangka masa yang diperlukan untuk menyiapkan sesuatu aktiviti projek yang kita senaraikan dan kita agihkan kepada kumpulan-kumpulan tertentu. Jadi melalui jadual atau table ni kita akan senaraikan semua proses dalam aktiviti itu dan kemudian baru kita pindahkan kepada carta alir. Jadi jadual ni amat penting lah untuk kita membina carta alir. Okey, tujuan utama kita membuat penjadualan ni adalah pertama sekali untuk kita menentukan aliran aktiviti kita betul. Aliran aktiviti maknanya susunan aktiviti kita tu akan mengikut aliran yang betul dan sekuens lah, berturutan. Kemudian yang keduanya, menghubungkaitkan antara satu aktiviti dengan aktiviti lain. Biasanya bila kita masukkan aktiviti kita dalam jadual tu, kita akan dapat hubungkaitkan aktiviti yang pertama dengan kedua tu, antara satu aktiviti dengan aktiviti lain tu kita dapat hubungkaitkan dan dia akan mengikut turutan lah. Yang ketiganya, kita boleh mengenal pasti hubungan antara aktiviti dengan aktiviti sebelumnya. Maknanya kalau aktiviti pertama dengan aktiviti kedua tu dia ada hubungan dan kita tahu apa aktiviti pertama, kedua, ketiga dan seterusnya lah. Jadi itu pentingnya kita bina jadual ni sebelum kita membina carta alir ataupun dalam bahasa Inggeris ni kita namakan dia flowchart. Yang keempat, kita boleh menetapkan jangka masa untuk menyiapkan projek penyelenggaraan pada setiap aktiviti. Jadi kalau ada jadual ni, kita bolehlah tetapkan masa ataupun duration kita untuk menyiapkan projek-projek ataupun perkhidmatan ataupun penyelenggaraan yang kita buat melalui aktiviti-aktiviti ini. Okey, yang kelima, kita boleh mengoptimumkan penggunaan sumber tenaga manusia dengan lebih cekap. Dengan adanya jadual dan kemudian kita hasilkan carta alih ni, kita boleh pastikan penggunaan sumber tenaga manusia ataupun tenaga buruh kita dapat agihkan dengan baik dan hasilnya proses kerja tu akan lebih cekap. Dan yang keenam, kita dapat mengoptimumkan penggunaan sumber ataupun bahan mentah dengan lebih cekap. Sama juga seperti dengan penggunaan sumber tenaga. Dengan adanya jadual dan carta alih ni, kita dapat gunakan bahan mentah kita secara optimum dan kita dapat menguruskannya dengan lebih cekap. Jadi ini adalah 6 tujuan utama kenapa kita buat penjadualan ni. Kenapa kita perlu buat penjadualan. Baik. Sekarang kita akan bincangkan mengenai carta alir, khusus carta alir. Apa dia carta alir? Carta alir ataupun dalam kata lain dia adalah flowchart. Flowchart. Definisi dia, carta alir ini merupakan satu aliran simbol, simbol yang menggambarkan struktur dan interaksi hubunganlah perancangan dalam reka bentuk bermula daripada aktiviti sehinggalah selesai. Merupakan satu aliran simbol, ni kata kuncinya, aliran simbol yang menggambarkan satu struktur dan interaksi perhubungan perancangan dalam kita mereka bentuk bermula daripada aktiviti pertama hinggalah selesai. Baik, rajah yang saya akan tunjukkan di bawah ini adalah dalam bentuk geometri dan aliran anak panah. Jadi secara umumnya apa yang dinamakan carta alir kita boleh tunjuk daripada rajah ni. Okey.
kita namakan inilah, ini kita namakan proses 1. Daripada proses 1 kita pergi kepada proses yang kedua, dan daripada proses 1 juga kita boleh pergi proses yang ketiga. Jadi ini menunjukkan arah aliran lah. Dan ini penyataan ataupun deskripsi kerja. Kemudian kita perlu ada aliran anak panah, menunjukkan arah aliran kerja yang kita lakukan lah, aktiviti yang kita lakukan. Jadi secara umumnya inilah contoh carta alir, carta alir yang saya kita gambarkan ataupun flowchart, dan kamu perlu fahamlah definisi dia. Jadi carta alir ini merupakan satu aliran, aliran simbol, ini simbol-simbol yang menggambarkan satu struktur, yang menggambarkan keseluruhan proses, dan interaksi perhubungan lah dalam merancang, mula daripada proses sehinggalah proses berakhir, start end. Baik, ini salah satu contoh yang saya boleh tunjukkan lah, carta alir, carta alir yang saya dapat daripada sumber tertentu lah. Jadi carta alir ni perlu ada tajuk lah, perlu ada tajuk. Jadi carta alir proses pembangunan projek. Jadi yang ini digambarkan, kita tak pergi dulu bagaimana nak menyediakannya, kita terangkan sedikit peringkat awal lah, pengenalan. Okey, mula projek hingga tamat projek, mula tamat. Okey, kalau kita lihat dia gunakan simbol separa bulat lah, elips, yang sama. Kemudian seterusnya dia pergi pada yang kedua, ini kita namakan struktur. Struktur ni satu keseluruhan lah. Tapi kita tak boleh bina carta alir ni tanpa kita jadualkan proses kerja ni. Jadi kamu kena jadualkan dulu dalam bentuk table, dalam bentuk jadual proses kerja ni. Okey, yang pertama setelah mula projek, kita akan buat kajian pelaksanaan projek, kajian pelaksanaan projek, dan seterusnya kita kena pasti masalah. Baik, jika sekiranya ada masalah, kita akan balik kepada buat kajian. Ini kalau tidak, ini arah aliran yang menunjukkan tidak. Baik, jika kita dah kena pasti masalah, kita dah buat kajian, jadi perjalanannya teruslah, kita boleh buat pemilihan tajuk, pemilihan tajuk projek. Ya, kita nyatakan sini ya, tidak tadi menunjukkan penyataan tentang arah aliran tadi. Selesai kita memilih tajuk projek, kita akan buat mereka bentuk projek. Dalam mereka bentuk projek ni kita boleh pecah pula pada dua. Pertama, kita bangunkan pengaturcaraan. Yang kedua, kita bina litar projek. Ini proses dia. Okey, seterus daripada itu kita akan pergi kepada kita memuat naik pengaturcaraan pada litar projek, dan kita teruskan lagi kepada pengujian projek. Baik, pengujian projek ni kita boleh pergilah, kalau sekiranya pengujian tu kita laksanakan gagal, kita boleh balik semula kepada pembinaan litar projek tadi ataupun pembangunan pengaturcaraan. Jadi ini ada dua proses utama sebenarnya dalam proses kita menyediakan aktiviti. Yang di peringkat atas ni lebih kepada kita merancang peringkat awal. Okey, selesai je. Kalau pengujian projek kita berjaya, kita akan buat analisis hasil projek, analisis, dan akhir ni kita akan dokumentasikan projek kita. So, sehinggalah tamat. Jadi ini salah satu contoh carta alir yang paling mudah, yang menunjukkan proses kerja. Jadi ini carta alir ni boleh membantulah anda dalam menyiapkan salah satu daripada item yang terdapat di dalam projek tahun akhir kamu. Okey, secara umumnya pun saya nak terangkan lagi pengertian carta alir ni. Pengertian carta alir ni, carta alir ni kita boleh juga definisikan sebagai satu kaedah grafik, kaedah grafik mana yang lebih kreatif, yang menunjukkan langkah-langkah bagi penyelesaian masalah dan hubung kait di antara satu sama lain. Dan carta alir ni mengandungi simbol-simbol geometrik yang dihubungkan menggunakan anak panah. Simbol geometrik tadi, simbol ni lah, ini simbol geometrik lah. Ini kita namakan simbol geometrik dan disambungkan dengan aliran anak panah. Aktiviti ini akan dilaksanakan mengikut turutan dari atas ke bawah. Okey, ini kita namakan turutan daripada atas ke bawah. Daripada
atas ke bawah. Kita ingatlah, biasanya carta alih ni kita bina dalam bentuk daripada atas ke bawah, sikun dia. Baik. Baik, ada beberapa jenis carta alih ya. Dalam beberapa jenis carta alih, kalau kita lihat ya, struktur kawalan jujukan ini kita lihat ya. Kita kawal ni maknanya dia satu proses lah kita kawal. Yang ini kita nama kita daripada atas ke bawah. Dan proses ini kita kawal ya. Kita kawal. Okey, ini struktur kawalan jujukan. Kemudian yang kedua ni, contoh ni kita tengok Yang kedua ni struktur kawalan pilihan bersarang. Bersarang maknanya dia ada proses yang bersarang di sinilah. Proses yang bersarang. Proses ni proses yang kita tunjukkan tentang carta alih. Kemudian kita ada struktur kawalan pelbagai pilihan. Ini pelbagai pilihan. Ada merah kuning maknanya dia menunjukkan proses. Tapi dia sama juga. Tapi kita nama ini kan struktur kawalan pelbagai pilihan. Dan seterusnya kita ada struktur kawalan beli pilihan. Yang dikatakan kawal di sinilah. Kita kawal di sini. Mana kita proses kawal. Ini adalah beberapa contoh yang kita namakan jenis-jenis carta alih. Okey. Dalam carta alih dalam carta alih ni kamu kena gunakan standard lah. Standard simbol-simbol standard. Jadi kita akan bincangkan simbol carta alih yang standard. Jadi di sini saya masukkan. Kalau kita lihat tadi peringkat awal bentuk A ni bentuk A ni bentuk geometri tadi dia menunjukkan aktiviti tertentu. Jadi di sini saya terangkan yang berbentuk ada empat segi tepat ni ada ujungnya ada curve ni kita namakan terminator. Terminator ni maknanya fungsi dia untuk kita letakkan mula dan akhir. Okey. Ada juga yang gunakan separuh bulat dalam masalah. Tapi ini simbol-simbol yang standard yang biasa kita gunakan. Jadi kalau kita nak gunakan untuk permulaan proses dan akhir proses, kita boleh gunakan simbol geometrik ini. Simbol geometrik yang pertama kita nampaklah segi empat tepat, tapi di bahagian tepi empat sisinya kita ada sudut. Okey, kemudian anak panah ni yang ini menunjukkan garis alir ataupun flow line dan fungsinya adalah menunjukkan arah aliran kerja. Kemudian kita ada segi 6. Segi 6 ni menunjukkan persediaan. Maknanya dalam proses tu ada proses persediaan. Jadi apa saja proses persediaan bahan, contoh kita boleh gunakan simbol ini. Dan ini menunjukkan biasanya adalah proses peringkat awal, proses awalan. Baik, untuk menunjukkan proses pula kita gunakan empat segi tepat lah. Kita tengok tidak ada sudut, dia tak sama dengan permulaan dan akhir tadi. Yang ini menunjukkan proses pelaksanaan kerja. Jadi kalau bentuk kerja mencanai, menggerudi, mengimpal, kita boleh gunakan simbol geometrik yang ini. Baik, untuk menunjukkan data output. Data output ni data keluar, data input, data masuk. Yang menunjukkan data maklumat masuk dan keluar, kita boleh gunakan simbol empat segi selari ni. Kita gunakan empat segi selari ni, simbol menunjukkan kemasukan data, input ataupun output. Okey, bagi yang seterusnya, sub kerja ataupun predefined process. Sub kerja ni maknanya ada kerja-kerja tambahan, permulaan kerja tambahan yang dilaksanakan oleh pihak lain lah, individu lain, satu unit lain contoh. Jadi inilah permulaan sub kerja yang lebih kecil lah. Kemudian bagi membuat keputusan, keputusan ni maknanya di situ contohnya kita dah buat pemeriksaan doktor, keputusan ya atau tidak, kita gunakan simbol rhombus. Ini kita namakan simbol rhombus. Simbol empat segi selari ni rhombus. Yang ini ialah kita buat untuk berfungsi untuk kita bandingkan data dan kita buat keputusan. Keputusan decision. Keputusan. Okey. Seterusnya dua lagi simbol. Simbol bulat ni. Simbol bulat ni dia menunjukkan on page connector. Dia merupakan berfungsi untuk menghubung bahagian aliran kerja dalam satu halaman. Menunjukkan penyambungan lah, hubung kait. Connector ni hubung kait. Mana kita boleh gunakan simbol bulat ni menunjukkan bahagian satu kerja dalam satu halaman. Satu halaman maknanya satu proses lah.
Kemudian kalau kita tunjukkan anak panah begini, seperti anak panah ya, segi ini ada segi 5 off pitch connector, dia menghubungkan bahagian aliran kerja dalam halaman beza, maknanya dia bahagian yang tidak duduk dalam proses tertentu tu, dia di dalam proses yang lain ya. Jadi ini pun simbol yang kita gunakan ya. Okey. Ini kita tengok kalau yang dikatakan ini tadi kita katakan mula dan akhir. Kita boleh diguna, tak masalah Ini contoh satu catat alir Catat alir pertama saya tunjukkan. Proses pertama kita set standard by which performance will be measured. Kedua, kita measure performance, kita buat pengukuran. Kemudian kita compare actual performance with standard and identify any deviation. Kita buat perbandingan Lalu yang ketiga kita buat perbandingan. Yang keempat, kita determine the reason for the deviation. Kita jelaskan apa dia sebab-sebab sebab-sebab berlaku. Dan akhirnya kita buat correction aktif apa dia tindakan pembetulan. Jadi ini satu contoh jangka alir yang menggunakan geometrik yang sama tapi dibezakan dengan warna. Tak ada masalah tak ada masalah. Okey, ini satu catat alir yang kedua Saya ambil berdasarkan project management ataupun proses dalam bentuk group dalam bentuk group. Yang ini kita namakan planning, mula proses. Dia masih gunakan geometrik yang sama tapi dia menunjukkan arah aliran daripada planning proses tu dia akan pergi daripada initiating proses kita pergi pada planning proses. Daripada planning proses kita pergi pada executing proses laksanakan, dan kemudian kita pergi pada controlling proses kawalan. Jika tidak ada kawalan ataupun ada perlu pembetulan, kita balik pada planning proses. Dan controlling proses dan executing proses ni adalah dua kerja yang sentiasa ada hubung kait ada hubung kait. Dikata di sini kalau berlaku controlling proses, maknanya daripada executing melaksana kita kawal, berlakunya kreatif action yang kita perlu ambil, kita rekomenkan balik pada planning proses So yang dua anak panah ke kiri dan kanan ni menunjukkan work result implement corrective action pun perlu putusan yang perlu kita buat pembetulan Dan jika proses tu kita kenali, kita dapati tidak memenuhi kriteria atau spesifikasi, kita akan balik pada planning, kita balik pada proses kita boleh balik pada planning dan juga proses dan ada tindakan yang perlu kita laksanakan Jika daripada controlling proses ni kita berjaya dan kita terus pada closing proses ini dalam bentuk kumpulan dalam bentuk kumpulan. Baik, ini contoh catat alir yang ketiga yang saya bawa ini adalah the project management process Daripada proses pertama kita initiate apa dia, kita kena pasti apa dia projek kita, then kita plan kita plan ni kita perlu plan dengan baik kita plan task dia, sumber-sumber bajet dia, kemudian kita laksanakanlah implement the project execute the project. Daripada execute project kita kena monitor ataupun kita kawal tadi kita kawal the process, make sure the execution is in line with the project plan, make sure semua proses tu berlaku Jika sekiranya kawalan ni kita perlu ada tindakan pembetulan, kita boleh balik kepada kita punya plan balik Dan jika monitor ni kita dapat laksanakan dan mengikut spesifikasi jadi kita akan pergi pada close projek itu selesai So proses tu, dalam daripada juga proses tu kita guna tadi ini kita guna halaman luar tadi, kita nampak simbol halaman luar ini kita namakan connector dia ada input, dia ada outcome dia, daripada masuk kita dapat outcome, penggunaan knowledge dan alat. Ini kita gunakan salah satu yang nak hubungkan di luar halaman tadi, kita gunakan simbol yang begini Baik, ini salah satu lagi contoh catat alir yang keempat yang saya bawa. Ada 4 contoh saya terangkan kepada kamu Jadi proses membina catat alir ni daripada jadual yang telah kamu bina, proses aktiviti yang ada jadi kita susunlah. Ini kita tunjukkan proses, salah satu proses bagaimana
seorang individu berjumpa dengan doktor atau hospital, mulai pada start, kita gunakan yang start, kita end di sini, kita start di sini, and patient arrive, pesakit sampai, dia buat register question, dia buat decision tadi. Setelah decision, kalau no, dia tunggulah register patient. Kalau yes, dia akan pergi kepada nurse, jururawat. Jururawat ni kalau masih tak ada jururawat, dia terpaksa tunggulah untuk jururawatnya. No, ini nak memahamkan proses tu sebenar. Okey, kalau yes, dia akan ambil rekod kesihatan, segala rekod-rekod butiran kesihatan dia, dan dihantar ke doktor. Okey, jika sekiranya tidak ada doktor, no, dia terpaksa tunggulah. Ini proses menunggu tadi, proses menunggu. Okey, kalau yes, setelah cek doktor, doktor pun buat assign, buat penilaian, sama ada pesakit ni perlu datang semula ataupun follow up semula, ataupun dia perlukan ubat. Jadi kalau dia perlukan rawatan semula, dia akan arrange appointment, yes, arrange appointment. Kalau no, dia ambil ubat, dia akan pergi balik, dia bagi prescription, jadi pesakit pun boleh ambil ubat lah, dan akhirnya pesakit tu meninggalkan klinik dan akhir last lah. Jadi ni proses carta alih, bagaimana proses berjumpa doktor hinggalah mengambil ubat sehingga selesai. Baik, saya ada sedikit tutorial, saya minta kamu selesaikan tutorial ini. Ini adalah berkaitan dengan projek tahun akhir kamu. Jadi saya nak kamu buat di atas kertas, dan kamu snap gambar pada saya. Jadi saya nak tengok penilaian dia lah. Anda adalah projek tahun akhir pengajian diploma di College Vocational. Anda dikenaki menyelesaikan projek tahun akhir secara berkumpulan, seperti yang anda lakukan sekarang lah. Baik, lakarkan satu jadual kerja, proses kerja projek tahun akhir anda. Saya nak kamu buat apa? Jadual kerja. Jadual kerja. Jadual kerja. Seterusnya daripada jadual ini, bina carta alih lengkap proses kerja tahun akhir anda. Jadi setelah bina dalam bentuk lakaran, saya nak bentuk lakaran. Daripada jadual ni, kamu pindahkan dalam bentuk carta alir. Carta alir. Kamu boleh lihatlah contoh-contoh yang 4 yang saya, contoh carta alir yang saya maklum pada kamu. Nanti kita akan bincangkan bagaimana proses kita boleh terima atau tidak. Kemudian carta alir yang jadual kerja dan carta alir yang kamu bina ni adalah sesuai ataupun tidak, secara bersemuka nanti. Baik, untuk makluman kamu, ini ada bahan rujukan pembelajaran memang saya telah edarkan kepada kamu. Gunakan, itu adalah bahan rujukan yang kita gunakan bagi kuliah kita ini. Jadi saya ada siapkan kamu 2 video, yang mana kamu boleh lihat video ni. Video ni amat penting, untuk kamu kena pasti apa dia carta alih, dan menjadi satu pemahaman yang lebih baiklah pada kamu kalau kamu dapat melihat kedua-dua video ini. Baik, saya rasa itu saja kuliah kita bagi minggu ini, minggu ke-9 PDPR. Kita akan jumpa lagi pada slot yang kedua. Jadi saya harap kamu dapat fahamlah apa dia carta alir yang kita bincangkan hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi kita dalam kuliah yang akan datang.